Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor, salam kestabilan masa depan. Ya. Jadi hari ini bersama dengan saya dan juga Hatim. Sekali lagi, saya tak tahu berapa kali dah kita bersiaran. Hatim, kita dah bersama-sama dengan bangsa Johor, rakan kita di Johor, Darul Takzim ini. Daripada kopi Marhain kepada kopi bukan Marhain kepada kopi elitis. Hari ini balik kepada asal Marhain. Terima je tuan-tuan. Ada susu lebih sikit. Orang kata kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Kalau saya tak, saya kurang manis sebab manis tu ada pada saya. Itu sikit-sikit lah tuan-tuan, gurau-gurau sikit. Hari ni Hatim, berapa bulan? 8 hari bulan Mac. 8 hari bulan Mac 2022 berlaku satu peristiwa penting di negeri Johor Darul Takzim, iaitu pengundian awal. Ada 22,531 pemilih awal, terdiri daripada polis, Angkatan Tentera Malaysia dan juga pasangan mereka. Kalau ada satu isteri maka satu je lah. Kalau ada lebih akan lebih lah pengundi. Nakal. Dan alhamdulillah pada pukul 5 petang tadi telah ditutup ke semua 63 pusat mengundi, membabitkan 83 saluran, dan kadar peratusan yang cukup membanggakan Hatim, 87% keluar mengundi. Tahniah abang-abang kakak polis dan juga abang-abang dan kakak-kakak tentera kita. Wira dan wirawati kita. Wira dan wirawati, anda bukan sahaja telah berkorban untuk negara semasa pandemik COVID-19, tapi anda juga menunjukkan pada semua rakyat Malaysia, khususnya bangsa Johor sekalian, bahawa anda adalah rakyat yang bertanggungjawab. Yang baki 13% itu mungkin di luar kawasan, mungkin ada yang kuarantin positif dan sebagainya. Itu adalah yang di dalam lingkungan 13% itu. Itu sedikit sebanyak berkenaan apa yang berlaku dari pagi tadi. Kita doakan semoga daripada 87% itu, 87% memihak kepada Barisan Nasional. Perkataan Harapan dengan Perikatan Nasional tu kita tak payah tinggal apa-apa. Biar je situ. Biar je. Ni Hatim, kita tengok. Kalau kita tengok sekarang ni, kita tengok berita isu semasa. Saya tengok ada satu berita yang menarik lah Hatim. Berita ni daripada Razi Jidin, Menteri Pendidikan kita. Dia kata Perikatan Nasional ada track record yang baik yang boleh dibentangkan kepada rakyat Johor. Track record baik. Saya Hatim, apa cerita ni Hatim? Cerita sikit. Track record dia sepanjang dia memerintah berapa lama? 17 bulan. Kalau nak dicampur dengan masa mereka bersekongkol dengan Pakatan Harapan ni, 39 bulan. 17 tambah 22. Sebab orang yang sama je, Tim. Betul. Cuma berbeza, dia lompat. Ya, mereka mengkhianati sesama mereka. Jadi kalau nak tengok track record, saya rasa sepanjang 22 bulan campur 17 bulan, 39 bulan. Saya rasa banyak kepada track record yang buruk daripada yang baik. Kalau ada report card lah, semua fail. Dekat pendidikan jasmani mungkin A lah. Mungkin lah, pendidikan jasmani. Itu mungkin A lah, kan. Tapi baik. Untuk yang dari segi ekonomi, muncul dari segi sosial masyarakat, dari segi sektor kesihatan pun merosot. Dari segi apa lagi? Dari segi pengangkutan awam, pendidikan juga merosot. Menteri yang mengeluarkan statement adalah Menteri Pendidikan. Betul. Dan kita dapat melihat sebanyak PKP ni, sistem pendidikan negara caca marbah. Kadang-kadang macam ini, kadang-kadang macam itu. Sehingga para pelajar, mahasiswa-mahasiswi pun keliru. Mana arah tuju sistem pendidikan Malaysia ni? Adakah ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan? Jadi di sini jelaslah kita sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan kita yang sangat kita sayangi. Bercakap soal ekonomi
dan pendidikan. Saya nak sentuh tadi ekonomi. Saya ada diskusi bersama dengan saudara Isham Jalil sebentar tadi. Dalam diskusi tu, ekonomi Malaysia semasa era pemerintahan Perikatan Nasional, yang kata Abah prihatin, Abah sayang Melaka, Abah sayang Johor lah, Abah segala-galanya lah, kan? Ekonomi kita ataupun KDNP kita merosot 5% ataupun berada pada kadar negatif. Saya baru dapat knowledge ni, jadi saya nak share kepada rakan-rakan belia saya. Negatif 1% bersamaan kehilangan 100,000 ke 200,000 peluang pekerjaan. Wah, banyak. Mana kata Hatim, kalau hilang 5%, setengah juta. Kita hilang 500,000 ke 1 juta peluang pekerjaan. Wow. Dan hari ni tuan-tuan, mengikut data daripada Jabatan Statistik Malaysia, 828,000 unemployed ataupun tidak bekerja. Dan 1.4 juta workforce yang ada dalam Malaysia underemployed. Makna kata Hatim pelajar lepasan diploma apa? Pentadbiran awam. Diploma pentadbiran awam tapi keluar bekerja sebagai Grab rider. Faham. Hatim bekerja dalam bidang ke tidak? Tidak. Makna kata you are one of the underemployed punya percentage. Faham. 1.4 juta. Ini yang berlaku dalam Malaysia. Kesan ekonomi ni memang kita akui ya Tim. COVID-19 ini merosakkan satu dunia. Kepada satu dunia. Tapi Malaysia menerima impak yang paling besar. Salah siapa? Salah ketidakstabilan dan salah Perikatan Nasional. Betul. Kalau mereka boleh claim kebaikan, takkan tak boleh claim keburukan, ya tak? Takkan yang nak mansuh itu, mansuh ini yang popular, saya lah. Perdana Menteri. Betul. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Macam dia. Zaman saya selesaikan. Saya selesaikan itu, saya selesaikan ini. Saya suruh keluar. Yang buruk dia tak nak ambil. Yang baik dia claim. Hei, ini manusia apa macam ni? Hei, teruk. Siapa dia? Kita cakap lepas ni siapa dia. Ni saya masuk pula bab pendidikan, Hatim. Hari tu keluar satu artikel daripada seorang pensyarah yang mengatakan jurang pendidikan di negara kita semakin melebar. Parah. Akibat daripada PDPR. Ni kita cakap pasal menengah dan rendah dulu. Belum cerita bab universiti lagi. Belum. Apa yang dibuat oleh Menteri Pendidikan? Menteri Pendidikan bukan daripada bersatu? Track record bagus katanya. Kata track record bagus. Ini tak bagus ni. Kalau bagus, tak adalah orang tulis jurangnya semakin melebar. Yang diselesaikan isu beg berat. Alhamdulillah lah, saya pujilah. Betul lah. Kan? Saya pujilah bab tu. Kesian tapi budak. Masalahnya, kalau budak tak pergi sekolah, mana dia nak galas beg? Betul. Cubalah selesaikan isu yang tengah berlaku sekarang. Saya tak faham betul kadang-kadang. Mana prioriti? Mana keutamaan? Dia macam, antara solat isyak dengan solat tarawih, saya pergi solat tarawih. Isyak saya tinggal. Apa benda ni yang buat yang sunat? Wajib tinggal. Yang wajib tinggal. Ini perangai Menteri Perikatan Nasional. Betul. Saya tak naklah keluar hukum suka-suka hati macam PAS keluar kan. Tapi ini scheme of things Perikatan Nasional. Saya nak sentuh sikit. Boleh Tim, boleh. Kalau kita lihat daripada awal PKP dulu, semasa PDPR mula diperkenalkan, betul, banyak kepincangan di dalam sistem PDPR itu sendiri. Betul. Sehingga kan secara mengejut ibu bapa dan juga pelajar perlu orang cakap menyelesaikan diri dalam keadaan pembelajaran secara atas talian. Yang mana perkara ini sebenarnya sangat memberi impak kepada pelajar kerana secara mengejut. Dan juga khususnya untuk masyarakat di luar bandar yang mempunyai kekangan dari segi teknologi, internet dan sebagainya. Perkara ini sangat membantu pembelajaran anak-anak di luar bandar. Dan mungkin ini menjadi salah satu faktor kenapa jurang pendidikan di Malaysia semakin melebar. Itulah yang wujudnya kes Viviana di Sabah. Betul. Takkan nak tunggu pilihan raya negeri, saya ambil gambar panjat pokok, cari line internet baru nak selesai masalah internet di kawasan. Kalau di Johor ni takkanlah
pelajar-pelajar di kawasan Mersing sebagai contoh, nak kena panjat pokok kelapa, buka laptop atau pokok kelapa untuk dapatkan capaian internet, baru nak fikir, oh teruklah ni. Jadi kementerian tu perlu memainkan peranan. Kementerian Pendidikan Menteri perlulah main peranan. Menteri Pendidikan daripada bersatu perlu memainkan peranan sebenarnya. Tengok. Selesaikan masalah ni. Kalau tak boleh kita buat secara atas talian, maka perlu ada kaedah yang signifikan dan sesuai untuk kita handle ataupun kita kawal selia kawasan-kawasan luar bandar. Tak apalah, itu cerita satu bab pendidikan ini. Jadi tuan-tuan, terang lagi bersuluh, track record baik celah mana tu saya pun cuba carilah. Saya tak faham sebenarnya apa ni Razi Jidin ni cuba cakap, cuba lukis. Tak faham, cuba lukis. Saya tak faham, cuba lukis. Mungkin saya lebih faham kalau dia lukis. Tapi tu minta kawan-kawan bersatu, saya tolonglah sampaikan kepada menteri. Sebelum tu saya nak tambah sikit. Boleh? Kata track record baik. Takkan dekat Ketia pun kalah. Kalau track record baik, takkanlah kalah dekat Ketia ya tak? Betul. Kalau dah orang Ketia pun menolak kamu ni masalah lah. Faham sendiri lah tuan. Itu belum cerita yang tak berani bertanding dekat Don Gambir. Banyaklah sebut ni. Tak apalah, kita simpan sikit. Saya tak nak lah bagi cirit terus malam ni. Malam ni kita bagi memulas dulu perut tu. Esok je. Aduh. Baik, itu satu bab track record. Kemudian ada lagi yang menarik saya tengok, daripada tadi kita dah cakap pasal kita dah cakap tadi awal pasal apa? Undi awal. Kemudian kita masuk kepada PN, kata ada track record yang baik. Mengarut tuan-tuan. Ini ya Allah. Ini betul dongeng. Hikayat Gunung Ledang. Ini betul. Ini memang dongeng betul-betul dongeng lah. Tak boleh percaya tuan-tuan. Kemudian ada pasal kes kenyataan daripada Ketua Penerangan Pemuda Perikatan Nasional ataupun Ketua Penerangan Perikatan Nasional. Saya tak pasti jawatannya. Sebab saya tak pernah kisah pun kewujudan manusia ni. Kita tak kacau pun parti dia orang. Tapi hari ni disebabkan dia kacau kestabilan Barisan Nasional. Saya kata, oi, ni seronok ni. Kita petik lah dia dalam sembang kopi. Mungkin dia nak famous, kita bagi dia famous malam ni. Kita tak kedekut. Wan Saiful Wan Jan. Dulu pernah jadi pengerusi PTPTN. Yang dia orang kata nak mansuh, tak mansuh-mansuh tu. Hutang tu. Ada lagi. Wujud lagi. Muka tebal betul ni. Betul tebal punya muka. Hari ni dia kata apa tuan-tuan? Dia kata Datuk Dr. Puan Zarkashi nak jadi MB Johor. Sedangkan kita dah umumkan, kita dah ada calon menteri besar adalah Datuk Hasni. Ini cubaan untuk melaga-lagakan kita. Betul. Yang sebenarnya kita tak kisah pun, tapi kita nak menjawab lah kali ni. Kita tak nak rakyat Johor keliru. Kita tak nak rakyat Johor keliru. Kita jelas dengan pendirian kita, Datuk Hasni adalah poster boy dan Datuk Hasni adalah calon menteri besar. Betul. Kita tak letak poster boy yang tak tanding dalam DUN. Parti mana buat tu saya tak tahulah. Ada banyak parti yang buat. Hari tu dia buat dekat Melaka. Hari tu dia buat kat Melaka. Sekarang dia buat kat Johor. Dan ada lagi satu parti yang biru juga. Satu biru kopi ori. Satu lagi biru muda sikit. Satu lagi yang muda. Ini semua letak poster boy yang tak ada kaitan pun dengan kempen, dengan calon. Siapa nak bertanding sebenarnya ni? Tak berani lah tu. Dah lah calon menteri besar pun tak ada. Tak popular. Tapi dengan cerita hari tu dah umum. Yang mana ni? Biru gelap ke? Yang biru kopi ori. Yang biru kopi ori. Katanya dah umum calon menteri besar umur 74. Saya risau jangan PRK lagi. Jangan PRK. Saya doakan semoga bakal yang berhormat, saya harap tak lah. Diberikan kesihatan dan umur yang panjang. Kita mendoakan kesihatan. Kita sentiasa mendoakan kesihatan. Panjang umurnya. Hari ni kawan saya ada birthday. Kita doakan panjang umur jugalah. Senyum dekat belakang kamera tu. Sahabat kita Betul. Apa nama dia? Q. Naki Udin. Selamat ulang tahun. Unsung hero lah. Bukan senang lah. Kita nak wish dalam sembang kopi. Live. Kopi ni sekejap lagi sambung belakang. Kita sembang kopi dengan Q lain lah. Selamat ulang tahun. Tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki dan diberikan kejayaan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Amin.
Itu untuk itu iklan tuan-tuan. Dia tak taja pun kopi ni kami kena baca sendiri. Teruk betul untuk birthday boy. Birthday boy tak apalah, kita akan secah saja dia hari ni. Tapi berbalik kepada isu tadi. Apa kes ni? Sibuk jaga terfikir orang ni. Saya rasa sebab mungkin parti mereka sendiri pun dah tak ada calon yang orang kata berwibawa untuk ditampilkan sebagai calon menteri besar. Dan dia nampak Barisan Nasional ni ada satu tokoh yang sangat disayangi oleh rakyat Johor. Ada kekuatan, jadi dia kacau. ada karisma, ada credibility. Maka mereka melihat ini adalah satu perkara yang boleh menggugat kekuatan parti mereka yang dah sedia tak ada kekuatan. I see. Jadi sekarang saya faham. Adalah untuk memecah belahkan, melaga-lagakan antara dua pihak. Mungkin mereka ingin mencipta satu persepsi bahawa Barisan Nasional ada dua blok. Kata nak kestabilan apa kalau ada dua blok? Betul lah. So dia nak memainkan kita punya slogan kestabilan tu. Dia nak cakap slogan je kestabilan, tapi dalam parti tak kestabilan. Tapi sebenarnya itu tidak berlaku, tuan-tuan. Betul. Sebenarnya Barisan Nasional sangat committed dan sangat kekal pendirian. Kekal pendirian bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni sebagai calon Menteri Besar untuk Johor, sekiranya Barisan Nasional memenangi pilihan raya negeri Johor, diberikan mandat oleh tuan-tuan sendiri 12 hari bulan 3 2022, maka Datuk Hasni tak lain tak bukan adalah Menteri Besar Johor yang baru yang telah pun dicalonkan oleh Barisan Nasional. Betul. Saya kan Hatim, dulu masa saya kecil-kecil kan, masa ni masa before COVID lah. Alhamdulillah 1 April nanti kita dah mula boleh rapat kasar. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. InsyaAllah. Ini satu kejayaan. Tahniah juga kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahniah DG Syam. Tahniah YB KJ. Sebab ini adalah hasil usaha anda. Paksa kami ni dah ambil booster lah, apalah. Walaupun macam-macam tohmahan orang kata. Macam-macam saya nak sebut pun gelaran je pun saya tak sanggup nak sebut di sini. Tapi anda tetap menjalankan tugas dengan baik. Alhamdulillah 1 April bermula ciri baru buat Malaysia. Kita telah pun beralih ke fasa endemik. Dan salah satu highlightnya adalah di masjid boleh buat seperti biasa. Betul. Tapi dengan pemakaian pelitup muka dan juga gunakan hand sanitizer dengan lebih kerap. Itu berbalik kepada cerita rapat kasar ni jauh melencong pada keluarga Malaysia pula tadi. Biasalah kita. Mak saya kata dulu, bang, semayang ni bang, dulu rapat-rapat, kena duduk rapat-rapat sebab tengah ni ada setan. Betul. Saya pun pernah dengar. Kan? Betul. Dalam Barisan Nasional ni tuan-tuan, kami dah merapatkan soft serapat yang mungkin. Betul. Tapi syaitan ada di mana-mana. Ini yang saya nak cakap ni. Yang melaga-lagakan orang, yang buat orang bermusuh sesama sendiri, yang tak boleh tengok orang berbaik dan senang. Menghasut aja. Kerja menghasut ni, kerja siapa tuan-tuan? Kerja syaitan. Kerja setan. Jadi, saya nak pesan kepada saudara yang Sipolan ni lah. Puan Saiful. Kalau ia pun tak ada kerja sekarang, jangan ambil alih kerja setan. Betul. Kesian nanti setan tak ada job. Setan pun menganggur. Nanti setan antara yang unemployed tu. Susah. Jangan tambahkan kadar pengangguran syaitan di Malaysia. Saya tak kata, kita tak gelak. Kita kata jangan ambil alih. Dengar betul-betul lah, jangan salah quote. Yang salah quote ni pun satu hal juga ni. Ini perkara yang tidak baik. Melaga-lagakan orang. Kenapa tak berkempen cara sihat je? Betul. Tak boleh ke kempen cara Barisan Nasional? Kita kempen apa polisi kita? Apa kita nak bagi kepada orang Felda? Untuk orang muda Johor. Ikhtiar kita. Apa tawaran kita? Ini duduk sibuk. Najib. UMDB. Itu je lah modalnya. Mana ada yang lain? Saya dengar ni, daripada tahun 2017, sebelum PRU 14, 2018, dah menang 2019, 20, 21, 22, 7 tahun dah. Istiqamah dengan isu yang sama. Cari-carilah modal lain. Letih rakyat mendengar. Saya dulu bersoni, sekarang dah bersoni. Isu yang sama. Dulu Irfan sebesar saya. Sekarang dah bersoni. Isu yang sama. Najib. Letih lah. Kesian kawan-kawan saya nama Najib. Semua kata, kenapa lah mak aku bagi nama Najib? Padahal nama tu namanya cukup baik. Elok aja. Aduh, tapi tak apalah, itu
itu sedikit sebanyak kisah berkenaan Ketua Penerangan. Saya tak ingat, tapi ada kaitan dengan Perikatan Nasional. Malam ni 3 malam je lagi bangunlah, buat solat sunat taubat kalau boleh. Fitnah dan kerja-kerja melagakan orang ni bukan kerja kita sebagai manusia. Hentikanlah. Pintu taubat masih terbuka. Kita harapkan esok matahari tak terbit dari barat lah, sebab takut tak sempat nak bertaubat. Banyak orang kamu nak kena minta maaf tu. Datuk Asni lagi, Datuk Najib lagi. Banyak tu. Tak cukup masa nanti nak minta ampun dekat sana. Kalau boleh jangan tunggu raya lah. Kalau boleh jangan tunggu raya. Jangan tunggu raya. Ni pilihan raya ni pun raya juga. Minta maaf, saya siap. Okey, itu satu. Kemudian yang terakhir kita untuk malam ni, kita ada berkaitan dengan Parti Warisan Sabah. Daripada Sabah ke Johor? Ini saya pelik juga sebenarnya. Jauh ni. Saya ingat lagi ucapan Datuk Seri Syafiq Abdan. Pertama sekali, Datuk Seri, terima kasih kerana disebabkan Datuk Seri saya dapat masuk Game Barisan. Saya tak pernah lupa jasa Datuk Seri, tapi hari ini salah Datuk Seri. Datuk Seri pernah cakap dalam satu ucapan di Kota Kinabalu, ditubuhkan Parti Warisan ini adalah untuk menjaga kepentingan etnik dan kaum di Sabah. Tapi apa Parti Warisan buat di Johor hari ni? Kepentingan apa yang nak dicari? Dan hari ni yang lebih menjengkelkan, menjijikkan, ni orang kata matlamat menghalalkan cara. PRN Johor dikatakan persediaan warisan untuk menghadapi PRU15. Kata nak jaga Sabah. Apa yang dibuat di Semenanjung ni? Kan? Dan yang lagi teruk yang Tim, berlaga sesama sendiri. Warisan pun duduk dalam blok Pakatan Harapan. Tapi bertembung di 7 kursi. Semua 7-7 ada Pakatan Harapan. Apa cerita? Muda bertembung ni lakin. Tak stabil. Jadi reject. Tapi apa pun kita kena ulas ni. Persediaan warisan hadapi PRU15. Apa dia, Tim? Dia nak cari apa dekat Semenanjung? Saya ingat ucapan tu saya ada dengar. Dia cakap, jangan kita benarkan Kuala Lumpur menentukan siapa memerintah di Sabah. Dia cakap macam tu, betul? Jadi, kenapa Sabah masuk campur dalam urusan Johor? Kita kena tanya balik kepada Datuk Seri Syafiq. Apa yang ingin cuba untuk dibuktikan di Semenanjung ni? Kita tahu kekuatan warisan sangat besar di Sabah, pengaruhnya besar di Sabah. Betul. Kita akui, kita tidak pernah hidup dalam state of denial. Betul. Tidak, kita berpijak pada bumi yang nyata. Tetapi Datuk Seri Syafiq Afdal perlu juga sedar bahawa asal penubuhan Parti Warisan itu adalah untuk melindungi hak-hak orang di Sabah. Itu adalah apa yang disebut sendiri oleh Datuk Seri. Tetapi hari ini kita lihat di Johor, adanya Parti Warisan di Johor dan bertembung sama Parti Pakatan Harapan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa yang pertama ditunjukkan tak stabil. Tapi ada juga orang kata di Johor ni banyak orang Sabah. Macam mana tu? Di Johor, mungkinlah banyak orang Sabah yang berkelana di Johor. Tetapi apabila mungkin walaupun mereka daripada Sabah berkelana di Johor, tapi mereka perlu ingat bahawa majoriti masyarakat di Johor ini adalah orang asalnya di Johor. Betul. Jadi maknanya apa yang Hatim cuba sampaikan, dia kata dia nak jaga kepentingan Sabah. Jaga je lah Sabah. Betul. Kan mereka yang berkelana dan mula mengundi di Johor, maka they belong to the state. Yes, mereka adalah bangsa Johor. Mereka adalah bangsa Johor. Betul. Walaupun datang dari Sabah. Betul. Kan kita kalau berkahwin dengan orang Johor pun kita bangsa Johor. Anak kita dah jadi bangsa Johor. Betul. Kalau kita tinggal di negeri Johor, bukan anak kita. Maknanya anak masing-masing. Maknanya kalau bukan. Maksudnya kalau kita berkahwin dengan orang Johor, saya berkahwin dengan orang Muar ataupun orang di Batu Pahat dan sebagainya. Macam dah susun ni sepanjang tempoh kempen itu je tempat daerah yang saya fikir. Okey, then kalaulah kita menetap di Johor, maknanya keluarga kita akan menjadi bangsa Johor. Sama juga kalau kita menetap di Selangor, kita adalah orang Selangor, maka tempat mengundi kita di Selangor. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi tak payahlah kapal layar warisan tu nak datang ke sini ya. Lupakanlah. Belayarlah balik ke Sabah. Sekarang kan dah ada balon. Kapal terbang. Ada kapal terbang, naik je lah. Apa ni? Jadi ini menunjukkan ketidakmatangan, ketidakstabilan dalam blok mereka
Jadi tuan-tuan, kalau sesama mereka berpecah itu ini, macam mana nak memerintah negeri? Habis tuan-tuan, yang menjatuhkan Johor ini mereka, dan sekarang ni acah-acah nak menaikkan Johor ini pun mereka. Tuan-tuan, Bersatu yang di dalam Perikatan Nasional ni pernah menerajui negeri Johor ini. Dan Johor ada 3 menteri besar sepanjang daripada PRU14 sampailah ke hari ini. 2 daripada Bersatu, 1 daripada Barisan Nasional. Dan 2 daripada Bersatu inilah menyebabkan dan menunjukkan kegagalan mereka memerintah Johor. Dua-dua orang daripada Bersatu ni tuan-tuan, salah satunya bertanding semula dalam pilihan raya negeri kali ini. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya, adakah tuan-tuan ingin melihat Johor yang tuan-tuan sayang ini gagal seperti mana selepas PRU14? Saya rasa tidak. Rata-rata rakyat Johor menyesal dengan keputusan mereka. Hatim tadi ada pergi petang. Betul. Kita ke lapangan untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan respon daripada para pengundi. Betul. Antara respon yang Hatim boleh share kepada kita. Antara respon yang saya boleh share adalah kebanyakan daripada masyarakat di negeri Johor ini sangat merindui untuk berada di bawah kepimpinan Barisan Nasional. Kerana kebanyakan yang saya temui memberi respon bahawa Barisan Nasional jauh lebih prihatin, jauh lebih baik dari segi pentadbiran dan menjaga kebajikan rakyat berbanding Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. So di situ kita dapat sebenarnya menyantuni sendiri, menyelami isi hati masyarakat-masyarakat di Johor ini. Betul. Dan mereka sebenarnya sangat merindui Barisan Nasional sebagai kerajaan negeri Johor sebenarnya. Baik. Itu signal jelas dan itu kita pun berada di penghujung rancangan. Betul. Kita pun dah nak menjengah ke jam 12 tengah malam. Kita pun risau kawan-kawan kita di luar sana yang esok bekerja, bangun lambat esok sebab tengok Sembang Kopi dah sudah. Kenapa lambat ni? Tengok Sembang Kopi semalam, bos. Sudah. Dan kita pun saya hari ni sebab birthday kawan saya, jadi saya tak boleh sidai dah lama-lama dekat studio. Saya nak bagi dia tidur. Esok dia bangun lebih tua. Ya, lebih tua daripada hari ini. Lebih tua daripada hari ini. Esok dah 20 berapa tahun dah? 20 tahun sehari. 20-an lah. 20-an. Dah masuk 2 series. So saya nak bagi dia tenaga. Selamat datang ke nombor 2. Selamat datang ke alam dewasa lah saya nak kata. Lambat berenang. Jadi terima kasih kerana masih setia bersama dengan Sembang Kopi sampai ke hari ini. Tuan-tuan, kita ada beberapa hari saja lagi. Kita ada Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari sahaja. Sabtu tak ada dah. 3 hari saja. 3 hari sahaja Sembang Kopi. 3 edisi sahaja. Jadi teruskan setia bersama kami untuk ketiga-tiga hari yang akan datang. Terima kasih kepada yang menyokong. Yang mana belum, tuan-tuan, sampaikan, ceritakan kepada kawan-kawan. Jangan lupa datang Sembang Kopi ni. Tanyakan soalan, tanya macam-macam. InsyaAllah kita akan jawab dari semasa ke semasa. Tak boleh live ni, live depan kita bawa. Tak boleh live depan, pilihan raya depan kita bawa. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga bertemu lagi tuan-tuan. Ingat, 12 Mac 2022. Sebelum mengundi, jangan lupa bawa kad pengenalan. Pergi ke pusat mengundi yang betul. Kalau kata SK Chunghua lah. Jangan pergi SK Tebing Tinggi pula. Tak ada. Tak ada nama tuan-tuan. Tak boleh terima. Dah tu pangkah. Kalau boleh Barisan Nasional, kalau nak pangkah yang lain terpulang pada tuan-tuan. Dan lepas dah pangkah, janganlah lupa masukkan kertas undi ke dalam peti undi. Jangan bawa balik. Yang penting, kita tolonglah saya merayu. Janganlah kita buat undi rosak. Jangan buat undi rosak. Betul. Kita mensia-siakan mandat yang kita mempunyai kuasa untuk menentukan kerajaan. Lagi satu perkara penting. Sebelum mengundi, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab tuan-tuan, kaki hasut banyak. Setan-setan ni banyak tuan-tuan. Syaitan ini berlegar-legar di media sosial. Sehinggalah ke pintu bilik pengundian. Banyak. Jadi banyak tuan-tuan. Jadi baca auzubillah supaya Allah tetapkan hati kita untuk memilih kerajaan yang akhirnya mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan kepada kita. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Dan apa yang buruk itu datang daripada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, selamat malam Johor.